pulang pakai tidak siai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya alim alimni min 'indika ma tarda bihi 'anni. Wa la tu'akhidhni bima ta'lamu minni wa halim. وحققني بحقائق علمي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ya mari satu firman Allah Taala, dia kata wan najmi, waw situ orang panggil waw haraf qasih, subuh, demi bintang ketika. Tapi kata setengah bukan baca ketika, bintang ketika. Apa makna bintang ketika? Dengan makna bintang Suraya. Makna satu kumpulan bintang daripada langit tu, tujuh bintang semua tu. Ada satunya bintang Suraya tu. Mana Allah Ta'ala bersumpah dengan bintang demi bintang ketika atau demi bintang ketiga tu. Apabila mengeram, apabila bintang tu mengerik. Bintang mengerik juga ni. Bagaimana apa tu? Bintang mengerik. Ingat tu telur air mengerik selati. Bintang mengerik dengan makna apabila bersinar ia sebelum daripada lenyapnya ketika waktu subuh tu. Belum waktu subuh tu dia bersinar. Itu mana mengerik. Bintang ketika mana dia mengerik tu lagi pula hilal. Hilal sini lenyap daripada kaki langit ketika fajar datang tu. Fajar tu baik mari dia lenyap tu. Tiada sesak taulan kamu itu, dia kata. Bukan sesak oleh taulan kamu itu. Bukan sesak oleh taulan kamu itu. Taulan kamu sini kena kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sesak dan tiada sesak tu daripada jalan yang sebenar jalan tu. Dan tiada jahil dan tertipu daya dan tertipu ia. Makna tiada jahil daripada jalan yang sebenar dan tiada bercakap ia akan perkara yang karuk dan dia tak tahu bukan. Itu nak ayat Nabi Muhammad kita bukan pergi jalan yang tak betul, tak benar, dan bukan Nabi Muhammad kita jahil, bukan Nabi kita tertipu, tak sebenar dah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tiada berkata ia taulan kamu. Murad situ taulan kamu tu berbanah ajar. Dan tiada berkata ia taulan kamu tu kena kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan barang yang apa barang sini hukum-hukum yang didatangkan kamu itu daripada hawa nafsunya, hawa nafsu bagi taulan kamu tu. Nabi kita tiada berkata ia dengan kata-kata dan cerita-cerita yang disampaikan kepada kamu tu. Tiada berkata dengan hawa nafsu. Nabi kita apa saja yang keluar tu pada lidah mulut dia daripada perkataan atau cerita hukum-hukum semua tu mari daripada wahyu daripada Allah Ta'ala. Dan mana tiada, mana bukan ia. Allah payah kecek Syekh Daud. Mana bukanlah ia. Tiada ia Nabi Muhammad tu malaikat wahyu yang diwahyukan Allah Ta'ala kepadanya, kepada taulan kamu tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak ayat apa sini, nak ayat kata Nabi kita tu dia kata dia kecek bukan daripada hawa nafsu dia dak. Apa sahaja yang keluar tu pada perkataan Nabi adalah wahyu daripada Allah. Makna kata gapo hak Nabi kecek, gapo sahaja hak Nabi kita keluar tu daripada mulut dia seolah-olah sepenuh hak faedah. Tu Nabi Muhammad. Allamahu syadidul quwa. Zumaratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la.
telah mengajarkan dia akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah mengajar oleh malaikat. Malaikat lah mengajar Nabi Muhammad tu. Malaikat mana? Yang sangat kuat, yang sangat kuat. Yakni mahir ilmunya, ilmu malaikat tu. Malaikat ni malaikat yang sangat kuat, lagi pula yang sangat mahir ilmunya. Duk ajar pada Nabi kita. Yang mahir ilmu ni yang diberi, ilmu yang diberi oleh Allah Ta'ala lah. Ini satu tanda yang menunjuk bahawasanya perkara yang disampaikan oleh Jibril, malaikat ni kena kepada Jibril dah, adalah benar-benar datang daripada Allah. Dia kuat, malaikat Jibril ni dia kuat, dan ilmu dia tu tegak. Atau hafalnya, hafal malaikat tu, ingat dia kuat. Gapo hak tu heroyak dia sapa ke Nabi, tak ada lebih satu seekor huruf pun, atau tidak kurang walaupun satu seekor huruf. Betul-betul sungguh. Dan dia tak ada was-was dah. Was-was daripada syaitan, iblis nak mari tipu. Tipu mana? Tipu Jibril. Syaitan nak was-was tak ada Jibril. Tu. Lagi pula malaikat tu yang mempunyai keras dan puah. Atas tafsir pada kata keras tu. Malaikat ni, malaikat Jibril dah lah. Sebab tu dia kata iaitu malaikat tu kena kepada Jibril alaihi salam. Malaikat yang mempunyai badai yang elok, lagi pula kuat dan cepat pada menunaikan perintah-perintah Allah. Jibril. Maka tetap ia Jibril. Maka tetap ia makna tetap atas rupa asal. Maka tetap atas rupa asal Jibril tu. Dan makna pada haya itu Jibril tu pada tepi langit yang tinggi. Jibril pada rupa asal dia ia duduk di tepi langit yang tinggi, makna kata duduk sebelah pihak atas. Iaitu tepi langit yang tinggi tu tempat terbit. Tempat terbit matahari sebelah apa tu? Sebelah naik. Padahal atas, yakni padahal ia Jibril tu atas rupanya, rupa Jibril tu yang asli. Asli mana? Yang dijadikan oleh Allah Ta'ala akan dia akan Jibril. Makna kata masa ni Jibril menzohirkan rupa yang asal dia, hak mula-mula tu hewat dia, iaitu rupa asal Jibril tu. Ini tengah Palestin pula. Rupa asal malaikat Jibril tu setara mana? Bapa saya ingat tak? Tak pernah cara dah. Rupa asal tu lagu mana Jibril? Dia ada 300 sayap kan? Malaikat Jibril ada 300 sayap. Belah. Semua ada apa belah? 2 belah. Jadi semua sayap Jibril tu 900 sayapnya sayap Jibril. Bermula satu sayap malaikat Jibril tu. Kira-kira memenuhi antara masyrik dan maghrib. So sayap dia selimut habis langit bumi. So sayap dia selimut habis, sebelah naik sebelah jatuh habis lena. So sayap. Dan melihat Nabi SAW melihat akil Jibril itulah, akil rupa asal tu. Dan mana walhal adalah Nabi itu di bukit Jabal Nur. Bukit Puas Jabal Nur. Masa tu Nabi kita duduk di bukit Jabal Nur. Maka masa itulah juga malaikat Jibril menzuhir kepada Nabi rupa yang asal. Iqra' ni. Iqra' ni nak ajar mula-mula wahyu yang pertama mari. Mula-mula malaikat Jibril mari berjumpa dengan Nabi rupa dia asal. Di bukit Jabal Nur. Bukit apa? Bukit Gua Hira. Gua Hira. 2 kilo jalan nak tak. 2 kilo nak jalan nak sampai ke atas. Bila malaikat turun, malaikat Jibril rupa asal dia berjumpa dengan Nabi, maka Nabi lihat rupa malaikat Jibril asal di bukit Jabal Nur, maka lalu pintas pansan ke apa? Selok. Pesel Nabi kita tengok rupa Jibril.
Maka lalu pangsan Nabi SAW selok Nabi kita peseh. Maka lalu gebuh Nabi kita gebuh saudara tu. Maka turun Jibril kepada Nabi pada hari Jibril kembalikan rupanya rupa Jibril tu seperti rupa manusia. Bila Nabi kita selok, malaikat Jibril tu kaplerang rupa manusia. Turun lagi. Habis tak tu. Tafsir ayat ni ke? Kata? Ni. Oh ni. Dua ayat ni tafsir Al-Lamah Musyadidul Quwan ni. Ha? Al-Lamah Musyadidul Quwan dah. Lepas ada tu kemudian maka firman Allah Ta'ala summadana fatadalla fakana qaba qausaini au adna fa auha ila abdihi ma auha. Kemudian maka hampir iyo badan Jibril. Maka menghampirkan, maka mendekatkan malaikat Jibril itu kepada Nabi SAW. Malaikat Jibril masuk dekat Nabi. Maka bertambah hampir Jibril. Korkat lagi. Maka adalah kiranya hampir busuran. Dan tidak sedar tu. Maka adalah kiranya hampir busuran dan tidak sedar. Hampir busuran panuh. Lalu dah. Busure ni ke apa? Apa tu busure? Busure pula dah. Busuran panuh. Manah nama mana? Aku mana? Betul ke dia sepan kamu? Anak panah ko ibu mana? Anak panah saja. Ibu mana tu? Sepengah kamu? Burung. Sepengah burung ke apa burung kamu? Kayak burung, tak kayak burung. Ekor wah. Betul wah. Kursi tu. Kursi. Maka nak ayat kata hampirnya malaikat Jibril dengan Nabi kita seolah-olah supaya busur dia anak panah tu. Harkanya. Tu sini ni kinayah Allah Ta'ala kecek dah kena oleh kinayah di atas hampir sangatnya malaikat Jibril dengan Nabi SAW. Tak mana boh ke terlebih hampir lagi. Malaikat masuk korkat rapat dengan Nabi. Maka Nabi kita pun sedar diri daripada pesel. Maka mewahyu oleh Allah Ta'ala kepada hambanya, kepada hamba Allah. Siapa dia hamba tu pada? Jibril. Maka Allah Ta'ala pun wahyu. Allah Ta'ala mencampurkan wahyu oleh Allah Ta'ala kepada hambanya, hamba Allah Ta'ala. Siapa dia hamba Allah? Ialah malaikat Jibril tu. Mewahyu tu maf'ul akan barang yang diwahyukan akan Jibril tu. Diwahyu tu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi pula maka zabal fuadu ma ra'a. Tiada mendustakan ia tak sirat. Tiada ia tak sirat. Tiada mendustakan, tiada mengingkarkan oleh hati Muhammad itu akan barang yang dilihatnya, lihat barang tu oleh Nabi SAW tu dengan matanya, mata Nabi Muhammad tu. Apa bahaya tu? Rupa Jibril yang asli. Allah Ta'ala wi kepada Nabi kita Muhammad, lihat akan rupa malaikat Jibril hak asal. Afatumarunahu ala ma yara. Maka adakah kamu bantahi he musyrikin Mekah tu atas barang yang dilihatnya itu? Apa kamu lihat berlaku di atas Muhammad tu? Adakah kamu nak ingkar he musyrikin Mekah? Tu. Kalau orang panggil istifham ingkari, adakah tu? Jawabnya tidak sama sekali. Seolah kata adakah melawaikan
Maka adakah kamu berpantah-pantahan atau berlawe atau berdebat-debat hei musyrikin Mekah akan Muhammad tu atas bagi yang dilihat oleh Muhammad akannya akan barang tu? Jawabnya tak. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Dan sesungguhnya telah melihat Nabi SAW pula akan Jibril atas rupa Jibril itu yang asli itu. Berapa kali dah tengok ni? 2 lah. Jabal Nur kali. Lepas tu di sini pula ni. Pada kali yang lain, yakni kali yang kedua. Bila Nabi kita lihat pula malaikat Jibril rupa asal tu, tetap kala pada Sidratil Muntaha. Pada Sidratil Muntaha. Apa Sidratul Muntaha ni? Bapa sing. Tak kena pula. Kata setengah ulama, Sidratul Muntaha ialah satu pokok kayu yang ada pada langit yang ketujuh. Tak payah pohon apa? Semata-mata pohon kayu yang ada pada langit yang ketujuh. Kata setengah ulama, pohon kayu yang berada pada langit yang ke-6. Sidrah tu arti dia pokok daga. Muntaha tu arti dia tempat kesudahan. Tempat su. Intaha ya dah. Muntaha satu orang panggil tempat kesudahan. Maka sahabat dinamakan Sidratul Muntaha tu kerana tempat tu lah ada kesudahan bagi yang naik daripada pihak bawah dan kesudahan bagi yang turun daripada pihak atas daripadanya. Seolah-olah sepadan. Pohon dara ni duduk di langit yang 7. Dah. Malaikat ada bawah ni naik sampai suka tu. Tak boleh naik dah. Dan malaikat ada atas duduk main kat atas tu boleh mas kat tu. Tak turun pun. Tu orang panggil sepadan. Seolah-olah migrasi ni. Tu. Sidratul Muntaha tu. Bila Nabi kita pada ketika naik Mi'raj pada Sidratul Muntaha jumpa malaikat Jibril ketika Mi'raj pada kayu berdarah yang muntaha. Yang muntaha pada kanan arash. Pohon kayu ni yang berada pada sebelah kanan arah. Lagu mana nak khoyar tak boleh. Pada yakni pada Sidratul Muntaha tu. Bentuk kaifiat dia macam mana? Cuba royak bos ni. Kaifiat pesing pokok darah ni lagu mana Sidratul Muntaha. Apa sih tahu tak? Wallahu a'lam. Kaifiat tak boleh nak khoyang atau kepala tak nampak. Dia duduk di sisi makna sebelah kanan arah. Pada ialah syurga yang bernama Jannatul Ma'wa. Ada sekali tempat dia pula tu. Syurga hak nama Jannatul Ma'wa. Apa syurga Jannatul Ma'wa? Tempat yang kediaman oleh malaikat-malaikat. Tempat yang kediaman oleh para malaikat-malaikat dan segala ruh yang mati syahid. Jannatul Ma'wa. Dan segala ruh yang as-siddiq. Id yaksha sidrata ma yaksha ma zaghal basaru wa ma tagha. Tetap kala pula. Tetap kala yakni dua laki-laki tetap kala. Tetap kala bila nak sebut cerita masalah Sidratul Muntaha berbalut-balut oleh sidrah itu ada benar duk selimut duk balut-balut pohon dara tu oleh barang rupa yang berbalut-balut. Pelik. Dia kata tetap kala berbalut-balut oleh Sidratul Muntaha oleh barang rupa yang berbalut-balut. Apa makna sini? Dengan makna tetap kala ada beberapa perkara
yang melimpuk akan pokok tu, maka dilihatlah perkara-perkara itu penuh di atas pokok tu. Dia ketek mudah kata pohon Sidratul Muntaha besar. Bila ada benda mai selimut, jadi nampak benda pelik-pelik ada. Gapo nama tak tahu, balut-balut di atas rupa balut tu. Patut pati royak gapo nama bagi rupa yang berbalut-balut tu. Daripada rupa burung-burung. Pelik-pelik. Dan lain pada burung tu seperti hamparan yang dibuat daripada emas. Dan juga rupa-rupa malaikat-malaikat yang bertasbih di atas udara tu. Dan rupa permata luk-luk dan sebagainya. Pelik-pelik. Seolah kata di atas dunia kita tengok pohon Christmas. Pohon Christmas ada belakang. Dengan ketah tong, ada tepek kongkuan, ada tepek macam-macam ada belakang di atas pohon Sidratul Muntaha. Gapo nama barang yang mengheran akan dia akal barang tu udah akal. Bagi yang akal kita nak fikir tak siapa. Gapo nama pelik. Makna bagi yang akan merasa pelik kerana tidak sangka bahawa adanya di ale sanu. Benar tak rasa tengok ada. Tiada berpaling oleh matanya mata Nabi kita Muhammad dan tiada melalui ada mati semua. Dan tiada melalui pula ia Nabi Muhammad daripada memandangkan barang yang tiada diizinkan dia akan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kita berjalan di Mi'raj tu. Nabi mata dia tak tengok kursi. Bagi hak tu tak boleh tengok, dia tak tengok. No. Bisa tu. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sesungguhnya telah melihat ia Nabi Muhammad daripada beberapa tanda Tuhannya Tuhan Muhammad tu. Tanda mana sifat yang amat besar. Allah Ta'ala tunjuk kepada Nabi Muhammad tanda kebesaran Tuhan. Daripada beberapa ajaib, benda pelik-pelik, malakut dia kata. Perkara yang kepelik ke atau yang diheran yang ada di dalam alam malakut. Apa alam malakut? Iaitu alam perkara yang gaib. Seperti rupa dua roh-roh. Oh, pelik-pelik. Ada pada alam malakut benda yang pelik-pelik. Apa nama di antaranya? Rupa dua roh-roh yang hijau. Rupa dua roh-roh yang hijau. Kedua dua roh-roh tu yang memenuhi langit. Apa roh-roh? Berkata setengah ulama roh-roh tu ialah awal yang berwarna hijau, duduk penuh di atas langit, yang meliputi Nabi SAW, duduk selimut Nabi, penuh tubuh badan Nabi dengan roh-roh, dua roh-roh. Awal yang warna hijau tu. Dan kata setengah ulama roh-roh tu ialah kena kepada hamparan yang hijau. Lepas tu kata setengah ulama lagi, roh-roh tu ialah kena kepada malaikat yang berkhidmat pada Sidratul Muntaha. Dan Jibril. Dan pula Nabi kita melihat ke Jibril 600 sayapnya, 600 sayap Jibril tu. Bisa tu. Lepas ada yang tak apalah. Tak nak terima mana. Faidatun. Telah ijmu', telah sepakat segala ulama bahwasanya Isra'. Bahwasanya Isra' tu. Isra' bahasa Arab, bahasa kita Melayu perjalanan waktu malam. Maka Isra' ni bapa sing, dia mari mana boleh kata Isra' tu. Gelar dia siapa Isra' ni? Isra' ni gelar Nabi Yaqub. Bapa? Kerana Nabi Yaqub itulah orang panggil bapa keturunan Pok Israel. Isra' perjalanan malam. Itu makna hamba Allah. Hamba Allah Ta'ala yang berjalan malam.
Itu mana Israel. Isra' perjalanan malam. Itu mana hamba Allah Ta'ala. Jadi Isra' ni kalau tambah so lagi itu Israel. Mari daripada gelaran Nabi Yakub. Lepas tu Isra' tu perjalanan malam, ijma' ulama dan Mi'raj. Mi'raj ni kena ke gapo apa sih? Mi'raj tu ialah kena kepada tango. Isra' mulai daripada Mekah sampai kepada Palestin, Baitul Maqdis. Mi'raj di Palestin sampai kepada mana? Sampai kepada Sidratul Muntaha. Bisa dah. Ijma' ulama Isra' dan Mi'raj tu adalah keduanya Isra' Mi'raj tu berlaku dengan roh dan jasad. Dia tak situ. Ijma' ulama, sepakat ulama semua Isra' Mi'raj tu berlaku Isra' Mi'raj dengan roh dan jasad. Bukan Nabi pergi dengan mimpi dak. Bukan jasad tubuh Nabi saja dak, pergi roh dak. Pergi kedua-dua. Dan adalah kedua apa? Kedua Isra' dan Mi'raj tu. Itu pada malam yang satu, pada malam yang tula. Isra' Mi'raj malam tula. Mulai daripada Mekah dahulu, daripada hijrah, makna sebelum daripada hijrah dengan setahun. Belum Nabi kita nak pindah di Madinah setahun, berlakulah peristiwa Isra' Mi'raj. Kata setengah, yakni kata setengah ulama, kemudian selepas daripada mati Abu Talib dan Siti Khadijah. Berlaku Isra' Mi'raj tu pula. Mana aku pak? Berlaku Isra' Mi'raj tu pula pada malam Isnin. Malam Isnin. Pada malam Isnin pada 7 likur. Berapa 7 lekor? Tepat 27 hari bulan Rajab. Kita maklumlah kedah ni. Berlaku Isra' Mi'raj malam Senin tepat 27 bulan Rajab. Dan tiada jatuh. Dan tiada pernah berlaku. Tiada jatuh tu. Dan tiada jatuh, yakni dan tiada pernah berlaku oleh seseorang daripada anbiya semua nabi-nabi yang dahulu-dahulu. Isra' Mi'raj ni tak biasa berlaku pada nabi-nabi hak lain dulu-dulu. Kata muallif afallahu anhu. Siapa dia? Kata muallif afallahu anhu. Mari kata ni muallif afallahu anhu. Ialah kena kepada Syekh Najmuddin Al-Ghaiti. Dia pasal terjemah daripada kitab Arab kan. Tuai kitab Arab tu. Hak asal kitab Isra' Mi'raj ni ialah Syekh Najmuddin Al-Ghaiti. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosa daripadanya di sekalian. Lepas tu berlaku Isra' Mi'raj tu Nabi kita duduk mana, duduk gapo. Ingat tak berlaku Isra' Mi'raj hari gapo sih? Ingat. Tepat 27 boleh? Rajab. Ceria. Antara Nabi, makna ketika tu antara Nabi sallallahu alaihi wasallam pada yakni di tepi Baitillah, di dalam hijr. Yakni hijr Ismail tu lah. Apa makna hijr Ismail? Satu pagar yang pendek yang berdempet dengan Baitillah, jauhnya ni hasta daripada Baitillah. Hijr Ismail. Nabi kita duduk situ masa tu nak berlaku Isra' Mi'raj. Nabi kita duduk dalam hijr Ismail di antara Baitillah, berguling di atas lambungnya lambung Nabi Muhammad yang kanan. Masa tu Nabi kita duduk berguling, tidur di atas lambungnya yang kanan. Bagaimana? Belah dekat kanan. Nabi kita menyengeng belah kanan. Nabi kita ada apa yang mak yak. Mak yak apa mana pula dah. Antara dua kaki bapakmu ni kata. Memangnya kita sedar. Nabi kita duduk dalam hijr berguling di atas lambungnya yang kanan antara dua kaki bapakmu. Aduh, yakni
Dua laki-laki bukan dua kaki tu nak jaga tu dah. Yo kita tak jawi, tak ada mengaji kok baca dua kaki. Bukan dua kaki, dua laki-laki. Dua orang, tiga orang. Dua orang laki-laki. Duko ni, dukaki. Dua kaki. Tak pernah nama tak tahu. Mana nak sini dua laki-laki. Dua laki-laki bapakmu. Bukan bapakmu, tak bapak mudanya. Ada bapak mudanya, bapak muda Nabi kita Muhammad. Siapa dia? Iaitu kena kepada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan anak bapak mudanya. Aduh. Siapa dia anak bapak muda? Bapa lagi kali apa semua. Hamzahnya anak dia. Sayyidina Hamzah dengan Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Adik-beradik Sayyidina Ali. Sini apa ni? Nak isyarat bahawasanya harus tidur berjemaah. Kok kita ramai-ramai ni boleh tidur berjemaah. Ini satu isyarat, satu pengajaran. Selama mana tidak berdefek aurat lah, boleh tidur kok kita yata belaka apa. Masa tu Nabi kita duduk dalam Hijri Ismail dekat dengan Baitullah, dan Nabi kita duduk guling di atas lambung kanan di antara dua orang yatim. Pok dara dia Sayyidina Hamzah dan anak bapak muda, anak pok dara dia tu lah, sepupu dia tu, iaitu Ja'far anak Abu Talib. Tiba-tiba duk guling-guling ke mari, tiba-tiba datang akan dia akan Nabi Muhammad tu oleh Jibril. Jibril mari lah datang tempat Nabi kita Muhammad tu. Siapa dia lagi? Jibril dan Mikail dan satu malaikat. Satu malaikat ni siapa dia? Kata setengah ulama, satu malaikat sini kena kepada malaikat Israfil. Tiga malaikat, Jibril, Mikail, Israfil. Maka menanggung, apa menanggung? Maka ambil atau maka membawa mereka itu Jibril, Mikail dan satu malaikat tu akan Nabi kita Muhammad, hingga menanggung tu hingga didatangkan kepada Zamzam, lagak Zamzam. Bawa Nabi kita Muhammad di lagak Zamzam. Maka melentangkan mereka itu malaikat Jibril tu. Apa melentang? Menidur. Tidur Nabi. Oleh malaikat, semua malaikat tu akan Nabi SAW melentang tu atas belakang Nabi. Itulah nak ngaji kot. Kita jawi hak syarau. Nak boleh faham ibarat dia, masya-Allah. Maka melentang menidur mereka itu malaikat Jibril akan Nabi SAW melentang tu di atas belakangnya, di atas belakang Nabi. Aku mana tidur atas belakang apa sih? Mereka juga ini dia kan. Malaikat Jibril jadi atas belakang Nabi. Lalu Tu hak Zohir deh. Melentang di mana Nabi kita tidur, muka Nabi hadap tengok langit ni. Mana tidak atas belakang dia, dia melentang. Dia melentang tu. Maka adalah malaikat yang memerintahkan segala perkara itu Jibril. Dalam tiga orang malaikat yang jadi ketua tu ialah malaikat Jibril. Dan membelahkan oleh malaikat Jibril dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu belah. Malaikat Jibril belah dada kita. Belah dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gapo sini? Ini sebagai asbab nak ajar kepada umat kalau menyuci dengan tidak belah boleh. Ini nak isyarat kata nak buat urusan besar kena menyuci dulu hati. Pada nak gali mah ko, nak cari harta bumi ko, atau semua kerja yang buat masjid buat pondok. Ni isyarat pengajar di sini kena bersihkan hati dulu. Ini sepengah Allah Taala nak jalankan Nabi kita naik atas langit ni, kena menyuci bersihkan hati dulu. Maka membelahkan dada Nabi Muhammad daripada yakni mulai daripada labbah. Gapo labbah apa sih? Hingga ke bawah perut Nabi. Di atas hari-hari tu.
Mulai makna bawah ni, bawah tekuk ni. Belah. Siapa di bawah ada pusat, bawah ada perut. Belah. Kemudian maka berkata Jibril bagi Mikail, "Hei Mikail, bawa olehmu dengan satu batir daripada air Zamzam." Kamsang mari daripada Jibril, suruh malaikat Mikail dia ambil satu batir daripada air Zamzam. Apa? Supaya aku sucikan hatinya, hati Nabi Muhammad. Suci apa? Yang ni suci daripada segala sifat kecerobohan tu. Dan supaya luas dadanya dada Nabi kita Muhammad lagi. Luah yang ni, luah dengan rasio-rasio ketuhanan. Maka dikeluarkan jatuh Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril. Dan dibelahnya belah jatuh tu. Kemudian dibasuhnya oleh malaikat Jibril akan dia akan jatuh tu 3 kali. Nabi kita malaikat Jibril basuh jatuh Nabi 3 kali. Dengan 3 batir daripada air Zamzam. Dan keluarkan barang yang di dalamnya dari jatuh tu gapo nama daripada darah yang hitam. Semua manusia dalam hati atau dalam jatuh tu ada darah hitam. Malaikat Jibril dia basuh jatuh Nabi mulai daripadanya ialah darah hitam tu. Maka berkata ia malaikat Jibril tu, inilah bahagian syaitan. Semua manusia di jatuh dia ada darah hitam. Maka Jibril kata inilah tempat yang mendatangkan waswas oleh syaitan. Lepas tu Nabi kita tak selamat lagi ke? Jawabnya selamat dah. Nabi sudah dijaga oleh Tuhan dah. Ni nak zahir kepada umat je saja. Dan berulang-ulang Mikail kepada Jibril dengan 3 batir air Zamzam. Jadi Nabi kita suruh malaikat Jibril suruh malaikat Mikail dia ambil cebok 3 batir air Zamzam. Lepas kalau tanya apa tak buat sekali tu? Letih Mikail. Dia ambil sebatir cebok ikut malaikat Jibril basuh. Sudah. Dia ambil pula batir lain pula. Bapa tak ambil kali tu? Mikir kat sini kan? Tak nak mikir dah, bagi tak nak mikir di sini. Tak nak fikir dah ni, buat nanya belakang. Susah nak jawab belakang ni. Cuma ketiga batir tu isyarat gapo? Isyarat kata agama Islam terbina kepada 3 perkara. Islam, iman, ihsan. Lepas tu apa nak ulang alik 3 kali letih Mikail pada sekali buat mari 3 batir cukup lah. Tak nak pergi mari. Tak nak tanya. Batu dia 3, itu dia banyak cara. Sunat berwuduk 3. Okey. Pakai apa lagi 3? Nak subuh dah Zain. Kemudian maka didatangkan Jibril, maka dibawa ke Jibril dengan suatu batir yang lain pula daripada emas. Batir itu buat daripada emas, penuh di dalamnya dalam batir itu hikmah, ilmu ma'rifatullah. Dan iman. Maka menuangkan Jibril ke dalam dada Nabi SAW. Cuci darah hitam, cuci jatuh Nabi serta bubuhnya dari itu ilmu hikmah dan iman, dan menuangkan Jibril ke dalam dada Nabi, maka penuhlah dengan hikmah dan ilmu dan yakin dan Islam. Cukup lekat pada diri Nabi. Kemudian maka tutup dada Nabi tu. Dan jahit dada Nabi tu. Dijahit tu dengan ketiadaan pedih dan sakit. Tak rasa pun Nabi kita, tak ada rasa pun. Tak sakit, tak pedih. Kemudian maka menterikan teri. Mencopkan. Cop teri.
di antara dua belekatnya belekat Nabi kita. Lah, masa ni juga sudah malaikat jahit semua dah. Malaikat Jibril cok dua belekat Nabi. Dua belekat yang cenderung sebelah kiri. Belekat ni dah, belekat ni. Tapi cenderung disengit belah kiri sikit. Yang membetuli dengan dada belah kiri. Membetuli dengan dada. Cok itu. Cok apa nama? Dengan khatamun nubuwah. Masa tu. Nah, kesudahan bagi ke Nabi. Kemudian maka didatangkan dengan borok daripada syurga yang berplano lagi bergegang. Gegang ni apa? Bergegang tali keng tu panggil tu. Tali keng. Lepas tu di plano tu tak ada royak dah. Plano tu buat daripada luk-luk yang putih. Plano di atas borok tu hak Nabi nak kendera tu. Hak yang dibuat daripada luk-luk, mata luk-luk yang putih. Dan bergenggang tali ikut, hak tali ikut keng tu untuk berkendera binatang tu. Ada siap dah. Maka iaitu borok tu suatu binatang yang putih warna dia. Lagi besar. Lagi pula lebih besar daripada hemah. Dan kecil daripada baron. Baron dengan hemah tak serupa dah. Baron ni ialah binatang beranak daripada campur dia. Benih hemah jatuh dan kuda betina. Tubik mari anak baron. Kecil pada baron, besar pada hemah. Lepas tu binatang ni pula 4 kakinya yang amat pantas, yang amat cepat perjalanannya, perjalanan binatang. Maka adalah antara satu langkah. Maka antara satu langkah borok tu pada satu langkah yang lain tu kira-kira seperlihatan mata, sekelip mata suk mata mana kali yakah dia. Lagi bergerak-gerak dua telinganya. Dua telinga dia gerak. Sini dia katanya menate hak peseling dia bergerak tu isyarat kata menate yang kuat lagi pula hidup. Binatang yang senantiasa bergerak telinga dia tu. Apabila naik kepada bukit, maka panjang 2 kaki yang belakang. Dan apabila turun bukit, maka panjang 2 kaki hadapannya. Lagi ada baginya bagi menatang tu pula 2 sayapnya. Ada tu pada asal. Pada humi 2 pohonnya, 2 pohon menatang tu. Sayap ia duduk di humi. Mana pada permulaan bagi 2 pohon tu. Humi pohon. Humi pohon. Ramai buat talang. Kita ada ramak dah kira. Menterbangkan dengan kedua sayap tu. Itu akan kakinya kaki menatang tu. Makna apa sini? Borok tu dia guna kedua sayap dia untuk menguatkan dan membantukan 2 kaki dia. Kaki pun guna, sayap pun guna. Maka tetap kalau hendak menunggang Nabi SAW akan dia ke borok tu, maka liarkan. Borok tak ubi, borok liar. Dan mempayahkan tunggang Nabi SAW. Jadi payah, tak ubi naik. Jadi borok tu berkala kuat liar. Hingga Nabi kita nak naik tu jadi payah di atas dia. Maka meletakkan malaikat Jibril akan tangannya, tangan Jibril tu pada leher, pada tekok borok tu. Serta berkata Jibril akan dia akan borok tu. Tiadakah engkau malu borok? Borok mu tak malu kah? Demi Allah, tiada seorang menunggang akan dikau. Tak ada seorang pun yang biasa naikmu yang terlebih mulia di sisi Allah Ta'ala daripada ini laki-laki. Malaikat Jibril pergi borok. Jibril, borok, mu tak malu kah? Seorang laki-laki yang nak naik atasmu ni adalah yang terlebih mulia di sisi Allah Ta'ala daripada ni.
Maka bila borok dengan lagu tu, maka tetap kalau mendengar borok itu akan perkataan Jibril, maka penuh, maka basuh penuh. Nak itu, maka basuh penuh tubuhnya, tubuh borok tu dengan peluh. Peluh selalu dah borok. Dan tetap mana diam ia borok serta merenahkan dirinya, mak turun diri dia. Apa sini? Ini isyarat bahawa menate lagi bila kenal Muhammad, malu tunduk kepada Nabi. Maka lebih-lebih lagi kita manusia yang kenal Muhammad, menate lagi dia kenal Muhammad, dia tunduk untuk Muhammad naik atas diri dia. Kita manusia bila ke hati kita nak menunduk untuk nak turut kita atau turut arahan Nabi kita Muhammad. Tu nak ayat isyarat situ. Borok bila kena seorang lelaki-lelaki ni ialah kena ke Nabi Muhammad dah. Tunduk saja dah. Hingga naik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dia akan borok. Kata Sa'id bin Musayyab. Hai? Tu. Tak jumpa dah ke dah? Tu hari. Oh, murakoh muka lain. Oh, lepas dah. Muka lain dah. Muka lain dah. Jumpa tak? Tak jumpa ke? Ya. Mana? Ya mata dah liar dah kita baca dah. Yalah, bagi apa? Bahagian keempat. Maka kata Sa'id bin Musayyab rahimahullah, iaitu borok-borok tu. Hak Nabi kita naik tu, yang ditunggang oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Borok hak Nabi kita naik tu, yang dipernah oleh Nabi Ibrahim naik dah. Bila? Tetap kalau datang ke Baitullahil Haram, ziarah anak Nabi Ibrahim. Siapa dia anak Nabi Ibrahim? Ialah Nabi Ismail. Dan Siti Hajar. Siti Hajar ni bini tua, bini muda. Siti Hajar ni bini Nabi Ibrahim ni hak tua hak muda. Anya-anya paling kat ni. Macam saya yang paling kat ni. Hak tua, yang anak muda. Muda. Maka berjalan ia pada Haji Jibril pada pihak kanan serta memegang hubung cerita mula. Maka berjalan ia Nabi kita sekitar Jibril pada Haji Jibril tu. Masa Nabi kita naik borok, perjalanan dia nya Jibril duduk sebelah kanan Nabi kita Muhammad, sebelah borok kanan lah. Serta memegang apa tu? Belulangnya. Belulek borok tu. Apa makna belulek ni? Tepat jijak kaki yang bergantung di pelana menate tu. Jibril duduk sebelah kanan, pergi belulek, yakni pergi tepat jejak kaki bergantung di pelana menate tu. Jibril duduk situ. Dan Israfil, malaikat Israfil tu, kata setengah malaikat Mikail. Dan Israfil tu pada pihak kirinya serta memegang apa tu pula? Genggam borok, talikin tu. Maka senantiasa berjalan hingga sampai kepada satu dusun yang banyak nakhl. Mula-mula sekali nak ingat je. Bila Nabi kita naik borok, Nabi kita Isra' mula-mula Nabi jumpa apa? Dusun. Kebun tama, yakni pohon kerumu. Ni, nakal. Yakni pohon kerumu. Kebun tama. Ingat dah nak ayat. Ingat hati. Maka berkata Jibril turun, ya Muhammad di sini. Maka sembahyang 2 rakaat. Muhammad turun dulu, kita maya 2 rakaat. Maya pun 2 rakaat apa sih? Kena ingat itu. Yakni semaya 2 rakaat ini cara ibadat yang khusus kepada Nabi. Yang khusus kepada Nabi. Bukan cara semaya yang kita kenal maklum dan itu. Dan apa? Yang khusus kepada Nabi. Bukan cara semaya yang kita duk maklum dan ni, kerana masa tu tak ada lagi semaya. Tuhan tak kata lagi.
Muhammad turun sini maya 2 rakaat olehmu. Nabi tu, maka turun ia Nabi kita tu. Dan semaya 2 rakaat. Kemudian sudah daripada semaya tu, maka menunggang ia, maka naik pula atas borok ia Nabi akan borok. Maka bertanya Jibril bagi Nabi Muhammad, adakah Tuhan hamba tahu tempat semayang itu? Siapa yang naik sini? Sudah semaya, Nabi naik borok pergi. Bila duduk gitu, malaikat Jibril tanya, ya Muhammad, hei tuanku, tahu ke tak tempat mayat di mana? Malaikat Jibril tanya gitu tu. Jibril tahu ke tak lagi atau Nabi Muhammad jawab tak ni? Kata tanya juga apa? Begitulah orang ada conti kepada ngajar ke apa, tanya soalnya. Tahu dah kata anak murid tak boleh jawab siap. Tapi kaca tanya apa? Bukan tanya supaya nak jawab. Hak ni supaya nak cekik dalam hati. Ya tadi. Nak ingat. Tepat orang tanya kita tak boleh jawab. Dia dah. Berarti tu. Tidak tu. Jibril buat apa dia tanya Nabi Muhammad, cerak Nabi Muhammad tak ada gimana duk Mekah tu lah. Tanya lagi mana Pak Mayang. Nabi jawab dia lah. Tanya lah saya gimana? Ada borok nak naik. Borok biru. Ada kucing. Banyak. Bersetok-setok. Borok itu. Aku pak jauh seumur tu. Saya komi kau jadi selokkan juga. Bersetok-setok. Borok itu. Kau ni aja dah. Upi biru lah. Upi. Upi tak beki gitu tu. Adakah Tuhan hamba tahu tempat semaya tu? Maka sabdanya Nabi tiada, tak tahu. Maka jawabnya Jibril, itulah Taibah. Dia pula dervis. Taibah nama dia. Yakni Madinatul Munawwarah. Ingat sebelum daripada nama Madinah, namanya Taibah tu. Ya Taibah tu, nasib tu. Madinah dah tu. Madinah baru yang nama Madinah. Yasrib. Yasrib ni semua ya umum. Mana? Mana Madinah? Nama Madinah. Dan kepada Taibah tu, Tuan hamba berpindah, mana akan berpindah. So Nabi kita berada di Madinah mula-mula. Dan senantiasa berjalan borok itu berserta melangkahkan satu kaki kepada satu kaki sekira selipat mata. Maka berkata Jibril, turun ya Muhammad semaya 2 rakaat. Maka turun ia Nabi Muhammad, maka semaya Nabi 2 rakaat seperti yang disuruhnya. Kemudian maka menunggang, makna sudah semaya tu, maka naik pula borok ia Nabi kita serta malaikat Jibril. Maka tanyanya malaikat Jibril tu, adakah Tuhan hamba tahu apa tempat tu? Maka jawabnya Nabi, tiada, makna tak tahu. Katanya Jibril, itulah Maryam. Tempat Nabi kita berada mula-mula ialah Maryam. Maryam tu gapo Maryam? Pada pohon kayu yang didengar Nabi Musa kalamullah. Nama sampai dengan Ada. Kita tak nak. Kita sini. Madian. Kampung dia, kampung Madian. Nama kampung dia Maryam. Tak sini. Beberapa negeri dalam kawasan Syam dah. Satu kampung Maryam. Pada pohon kayu, makna di sisi pohon kayu yang didengar oleh Nabi Musa akan kalamullah. Dan kitabnya kitab Allah. Itu dia. Tempat pohon kayu tu kata setengah ulama, pohon kayu tu adalah pohon kayu yang Musa berteduh di bawahnya ketika keluar daripada negeri Mesir kerana lari daripada Firaun tu. Ya kira pohon kayu di Maryam ni. Ada setengah kata tempat itulah Nabi Musa dengan kalamullah tu. Dan duk kecek kitab dengan Tuhan. Kata setengah ulama, pohon kayu Maryam tu, pohon kayu Nabi Musa buat teduh kerana lari daripada tentera Firaun tu. Istilah. Dua lah. Maka senantiasa berjalan ia bawa Pohon lagi. Mana tu jauh tu.
Sekali lakuh sepita. Ya bro. Suk mata mana dah sekali Dia lakuh. selepas ambil musuh lakuh tak melu. Atau garuk iyo dengan median. Juga. Ya bro. Juga. Maka senantiasa berjalan ia borok. Kemudian berkata Jibril, turun ya Muhammad, maka semaya 2 rakaat. Maka memperbuat Nabi SAW seperti yang disuruhnya Jibril. Kemudian lepas daripada semaya, maka menunggang ia Nabi dan nak tawarok tu. Maka berkata, maka tanya Jibril bagi Nabi Muhammad, adakah tuan hamba ketahui apa tempat semaya tu? Jibril kacau tanya pula dah. Cirak-cirak orang tak tahu. Ayalah dah tu. Tanya pula, Nabi pun jawab, maka sabdanya jawabnya Nabi, tiada tak tahu. Maka katanya jawabnya Jibril, itulah kuih hamba semaya pada Baitul Lahmi. Pula ni yang 3 di Baitul Lahmi. Baitul Lahmi ni ialah apa? Di mana tempat ya dah tu. Tempat diperanakan Nabiullah Isa alaihi salam. Nabi Isa beranak di Baitul Lahmi. Baitul Lahmi. Orang Mak Saleh panggil apa? Bethlehem penama tu. Yang mana mereka tu dia buat gereja dia besarlah di situ lah. Gereja besar. Ya. Mana ni di mana negeri? Negeri apa Syam juga. Gereja Kristian tu. Dia gapo sini sebenar. Jabal Nibu. Bukit Nibu. Dia ada cerita. Pak Kristian saat itu. Bila kok Kristian dia buat gereja situ, Gereja Kristian. ada set tu ubu masuk dalam gereja tu. Masuk dalam gereja tu, lebih pada pokok lagi. Bila set tu ubu masuk dalam gereja tu, dia buat suasana gelap, dia nampak takut masuk itu. Bila Fatu Guru masuk dari tu, jumpa dengan berdiri Fatu dia. Pasti tanya. Fatu Guru tanya. Sini dah Nabi Isa beranak ni. Dia kata semua dah tak Nabi Isa beranak. Maka siap bapa tu Guru ni tanya. Mana cerita dalam ayat Quran kata tempat Nabi Isa beranak tu ada pohon kayu, pohon tamak. Ada tak ada cerita. Sungai-sungai yang ada situ pohon-pohon tamak. Satu cerita dari Quran. Maka ulama pok dia tu senyap. Tak nak jawab. Maka kesimpulannya tempat Nabi Isa beranak sebenar wallahu alam tak tahu. Tak tahu. Cuma kalau disengkau oleh pok Kristian kata situ. Tapi sebenar wallahu alam. Ada sungai di situ juga, ada pohon tamak. Hak mana ayat Quran di situ ni? Mana? Ulama kok dia pun senyap tak boleh nak jawab. Maka tempat Baitul Lahmi yang sebenar tu di mana Allah alam. Lepas tu Baitul Lahmi ni nama bagi satu tempat atau satu kampung yang berpetelah dengan Baitul Muqaddis. Mana tak tahu Allah alam sebenar. Tangga Prestek. Ya. Yang mana pun ini. Dulu ingat apa berapa dah? Tempat yang berapa dah? Nabi kita berada mai. 3. 1 Bung Taman Madinah yang kedua. Bethlehem. Yang kedua mana ada lebih? Nabi kita berada mana? Madian. Pohon kayu Nabi Musa tu. Yang ketiga Baitul Lahmi. Baitul Lahmi 3. Baitul Lahmi 3. Dan antara adalah Nabi SAW berjalan tiba-tiba melihat akan Efraim. Jalan lepas daripada Baitul Lahmi naik borok cerita malaikat Jibril pergi tu ada jumpa jin Efraim. Nabi kita nampak satu jin yang sangat mengarut, jin Efraim.
menutup, makna turut di belakang akan dia akan Nabi, turut belakang Nabi. Turut rapat-rapat dengan dia bawanya jambung api. Api. Maka jadilah Nabi SAW tiap-tiap berpaling melihat akan dia ifrit. Tiap-tiap kali Nabi kita paling untuk melihat kelakuan jin tu. Maka berkata Jibril, adakah hamba, mana adakah boleh hamba ni, malaikat Jibril ni ajarkan tuan hamba beberapa kalimah. Nah, malaikat Jibril berkata Nabi Muhammad paling takut pun. Tapi sebenarnya Nabi kita bukan paling takut dulu tak. Nabi kita sudah yakin bertakwa, dia belah hati dah. Suci dah hati Nabi. Tapi Nabi nak kata kalau kuat jin ifrit tu lagu mana. Jibril suka kata Nabi kita takut. Jibril kata aku nak ajar kamu satu doa, satu kali satu baca apabila membaca akan dia akan beberapa kalimah tu. Nascaya padam mapuh jamung ifrit tu. Dan gebuh ia ifrit tu atas muka ifrit. Aku mana? Gebuh atas mukanya. Kalau Nabi kita baca doa ni, api hak dia ifrit tiga tu mapuh, lepas tu dia ifrit tu pula gebuh di atas mukanya. Oh, tu yang atas api. Suku, muka dia suku ya tu. Atas muka bang cekak rasa dulu. Pasal kita. Maka sabdanya, maka jawabnya ia Nabi, boh ke ya, boleh hajarkan dah. Hak sebenarnya tak perlu dah hajar kepada Nabi. Hajar kepada kita umat ni bila dia pergi ifrit. Maka berkata oleh malaikat Jibril, ucap olehmu, a'udzu biwajhillahil karimi wa bi kalimatihi tammatil lati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa min syarri ma zara'a fil ardi wa ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahari wa min syarri tawarikil laili wan nahari illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Maka mengucap Nabi SAW, maka tersungkur ia ifrit ni. Gebuh suku dia. Dan padam mapuhlah jamungannya, jamu ifrit tu. Mapuh. Dengan sahabat doa ni. Kamar dia. Senantiasa berjalan ia bawa Nabi kita sekali bawa hingga berjumpa atas beberapa kaum yang berhemu. Beberapa kaum, satu puak yang berhemu. Apa yang berhemu? Buat padi di benih. Nabi tengok gambar dia, orang beberapa puak, beberapa kaum duduk berhemu, buat benih padi. Pada tiap-tiap hari. Dan mengetam pula pada tiap-tiap hari. Tiap-tiap kali mereka mengetamkan padinya, maka tumbuh kembali semula. Tanaman itu. Hingga dapat diketamkan pula dan tumbuh kembali semula. Begitulah pada tiap-tiap kali mengetamnya. Nabi tengok. Tiap-tiap diketamnya kembali ia tanaman itu seperti barang yang dahulu tanaman itu. Nabi tengok suka jadi gambar dia orang tak ada tunjuk. Siapa dia tak suka tanam padi, tumbuh padi, berisi padi, getek padi, tumbuh lain pula. Lagu tu hari-hari dia boleh makan semua. Maka sabdanya Nabi, maka tanyanya Nabi, apa ini yakni apa kalau kue ini ya Jibril? Maka katanya Jibril, maka jawabnya Jibril, inilah beberapa kaum yang berperang sabilillah. Perang untuk meninggi agama Tuhan. Bukan kerana lain dak lah. Ni pergi sabilillah, dekah jadi apa? Perang sabilillah diganda oleh Allah Ta'ala bagi mereka itu kebajikannya yang satu kepada 700 ganda. Beri satu 700 kali ganda. Lepas tu sabilillah ni dia masuk belakang lah. Pergi dengan sabilillah. Ada juga dengan kufar orang panggil sabilillah juga. Lepas tu lagi sedekah sabilillah juga. Semua tu bisa dapat 700 ganda. Dan lebih yang amat banyak dan kelebihan yang amat banyak. Seperti mana firman Allah Ta'ala, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqina. Kita dan barang yang kamu nafkahnya, harta hak kita nafkah, harta hak kita belanja sedekah daripada sesuatu tu, maka iaitu Allah digantinya ganti barang tu.
apa dah sentekoh duk cingso Tuhan hati hak lain pula nguak ada dah sebut dekoh tak berapa nak terima mana nak habis muka ni siap dan senantiasa berjalan ia Nabi kita Muhammad di atas bawah sekitar malaikat Jibril tu hingga berjumpa dengan bau yang harum. Mak berapa dah cepat ni? Ada nak bila dah. Pak Yud ni. Satu Madinah, dua Saya ingat tu. Nampak Nabi Madian. je. Tiga Baitul Lahmi. Bila sudah Baitul Lahmi Efraid. Lepas ada Efraid Nabi cak gambar dia orang duk nanek je nak. Oh, Nabi lebih cukup lah. Lepas tu Nabi kita pula jumpa terdapatnya bang yang bang sedap. Maka sabdanya Nabi SAW, ya Jibril, apa bang yang harum, bang yang sedap ni? Maka jawabnya Jibril, inilah bang Masyitah, yakni perempuan yang menyisir akan anak Fir'aun. Jadi tukang menyisir rambut anak Fir'aun. Dan bau anaknya, anak bagi Masyitah tu. Dan suaminya, suami bagi Masyitah tu. Antara adalah ia Masyitah tu tiap-tiap menyisir akan dia akan Masyitah tu. Akan anak Masyitah tu. Apabila jatuh sisir pada tangannya, tangan Masyitah, maka berkata ia Masyitah tu, Bismillahi. Boleh bagi Bismillahi Ta'isa Fir'aun. Ta'isa Fir'aun. Bila sisir dia menyisir dia jatuh, latuh natuh. Macam natuh aib dak lah. Dia kata Ta'isa Fir'aun. Dengan nama Allah binasa Fir'aun. Dengan nama Allah binasa Fir'aun. Celakalah Fir'aun. Maka berkata anak Fir'aun, adakah bagi kamu Tuhan yang lain daripada bapakku? Ada lagi Tuhan yang lain daripada pokku. Pokku Tuhannya. Maka berkata Masyitah, boh ke, ada sungguh Tuhan lain daripada pokmu. Tetapi ia Tuhan engkau dan Tuhan pokmu. Tuhan hak aku nak pergi ni Tuhan bagiku dan Tuhan bagi pokmu. Maka berkata anak Fir'aun itu, adakah reda, adakah boleh engkau bahawa aku khabarkan bapakku? Boleh tak aku nak pergi ngacung kat pokku? Maka katanya Masyitah, boleh, boleh. Dia ya. Maka pergilah ia anak Fir'aun tu mengkhabarkan, menceritakan bapaknya Fir'aun tu. Dia ya kat pok dia. Ya. Masyitah tu ada Tuhan lain pada pok. Maka serunya Fir'aun tu. Maka panggil Fir'aun tu akan dia akan Masyitah. Dia panggil Masyitah lagi. Maka tetap kalau datang ia Masyitah, maka tanya Fir'aun bagi Masyitah tu, adakah bagimu Tuhan yang lain daripadaku? Hak mengkata gitu, ya ada sungguh ke? Ada lagi Tuhan yang lain daripadaku? Maka kata Masyitah itu boh ke? Ada sungguh. Tengok ayat tu, keimanan keyakinan dia kuat. Tetapi Tuhanku dan Tuhanmu itu Allah Subhanahu Wa Taala. Oh berani. Maka tetap kalau mendengar oleh Fir'aun akan dia akan Masyitah. Saat mana sangat marah. Fir'aun sangat marah. Tak ada titik je dah. Saat atau sangat marah ia Fir'aun, maka adalah bagi Masyitah itu. Lepas tu ingat Masyitah bukan seorang dia. Ada kali dengan Masyitah, suaminya. Seorang suami dan dua anak. Satu besar anak dia dan satu kecil. Kecil tu pula lagi menyusu. Berapa orang semua? Anak. Tahu semua. Pia tak? Masyitah sendiri. Masyitah. Laki dia. Ada? Anak dua orang. Anak dua orang. Satu tu anak hak. Besar. Dua. Halus. Dia menyusu lagi. Maka diseru pula akan suaminya. Maka Fir'aun tu panggil pula. Dia panggil tok lelaki mari. Dan menyuruh ia akan keduanya anak tu kembali kepada agamanya. Dan mengulangi ia akan keduanya. Fir'aun kata, lagu mana? Aku wi amarah kamu. Lagu mana? Tuhanmu tu siapa dia hak sebenar? Wi amarah. Maka anggan keduanya itu anak Masyitah tu daripada mengikut, yakni mengikut Fir'aun tu. Semua tu laki dia anak kedua-dua tu tak sih tu Fir'aun belaka. Semua benar kata Tuhan tu ialah Allah Ta'ala belaka. Kemudian berkata Fir'aun bahwasanya aku hendak bunuh akan kedua kamu jikalau tiada kamu kembali kepada agama kamu. Kalau mu nak pergi Tuhanmu lagi, aku nak bunuh kamu. Mereka nak kembali pergi aku ni Tuhan, kata Fir'aun.
Hebat Fir'aun. Maka minta masyitah. Maka berkata masyitah, yakni maka minta masyitah kebajikan kamu. Kau laku. Dah. Maka minta masyitah kebajikan kamu. Kemudahan kamu bagi kami. Jika engkau bunuh akan kami, kalau dah membunuh pok-pok dia dah, bahawa engkau dijadikan kami pada kubur yang satu, yakni kubur yang tunduk. Masyitah minta kepada Fir'aun, Fir'aun, kalau membunuh ku dah, ku minta sekara lagi. Mu tanamlah aku pak-pak ni di kubur tunduk. Maka engkau tanam akan kami sekalian padanya pada kubur yang satu tu. Minta wi Musa ya Fir'aun, bila bunuh dah, aku minta nyo tanam pak aku sekali lah dari kubur yang satu. Maka kata Fir'aun, bagimu yang maka berkata Fir'aun, bagimu yang kamu tuntut itu, yang kamu minta tu. Maka kata Fir'aun, bolehlah bagimu yang kamu minta tu. Boleh, ada apa? Suka Fir'aun. Sebab ada kebajikan kamu bagi kami. Kerana mudah. Tak nak kerja banyak askarku. Apa tak? Maka kali lupa tu lah, tanah pun membaca. Boleh Fir'aun kata. Maka menyuruh Fir'aun mendatangkan dengan satu kawah. Maka Fir'aun suruh tentera dia tu bawa mari satu kawah temaga. Maka dipanaskan di atas apa pada penuh air. Di dalamnya dalam kawah. Fir'aun oyak pak askari dia buat kawah. Ambil daripada mana? Kawah yang buat daripada temaga, bubuh air dalam tu panas. Kemudian menyuruh menjatuhkan Masyitah dan suami Masyitah dan anaknya anak Masyitah. Menyuruh menjatuh tu ke dalam kawah itu. Buat mari kawah bubuh air, pingat api bawah, nak bubuh Masyitah dan keluarga dia. Maka dijatuhkan mula-mulanya, ingat hak mula-mula Fir'aun hak jatuh ialah suami bagi Masyitah dan anaknya yang besar. Orang yang kedua Fir'aun teruk dalam kawah tu anak hak besar. Dan tetap kalau hendak dijatuhkan pula anak yang kecil lagi yang menyusu tu, maka mengambil Masyitah. Ambil mulai daripada Masyitah syafaqah, perasaan syafaqah, kasih sayang akan anaknya anak Masyitah. Dia kalau orang tanya suruh buat apa Fir'aun tak ambil Masyitah teruk dulu. Sebab apa? Kerana pucuk asbab boleh berlaku lagu ni Masyitah. Patutnya ambil Masyitah teruk bunuh dulu. Tak bunuh lelaki dia dulu kerana nak menyeksa ke hati Masyitah. Teruk anak yang besar dulu kerana nak menyeksa ke hati Masyitah. Nak berasa sedih lagi. Lepas tu bila ambil anak kecil dia menyusu dada tu, maka mari perasaan timur perasaan mari syafaqah, kasih sayang kepada anak kecil. Kerana kecilnya anak dia tu, sehingga makna bahawa mencinta ia Masyitah atas kembali kepada barang yang dituntut oleh Fir'aun. Apa? Kasih sayang kepada anak dia tak sampai hati nak bunuh anak kecil. Dalam hati Masyitah mari berasa kata, aku nak kembali semula agama dulu. Tengok tu. Mengah anak kecil merah-merah lagi ni, dia berasa kata nak turut agama Fir'aun lebih. Apa agama Fir'aun? Ibadat yang lain daripada Allah Ta'ala. Bahawa jangan ia Fir'aun tu jatuhkan anaknya yang kecil ke dalam kawah supaya belalah hak lain mati dah. Tapi anak dia hak kecil ni janganlah bunuh. Tak apalah, janganlah nak kembali agama hak dulu, hak agama Fir'aun pun tak apalah. Maka menuntut, maka bercakaplah akan dia akan Masyitah. Maka menuntut dah. Akan dia akan Masyitah Allah Subhanahu Wa Taala akan anak yang kecil itu. Takdir tu anak hok dah dukung cek merah lagi tu boleh tutur, boleh kecil. Nah, ni nak kata email dulu siapa tahu tu. Anak yang merah-merah duk isak susu lagi boleh kecil. Dengan katanya kata anak tu, hai ibuku, jatuhkan dirimu ke dalam kawah. Wahai ibu, wahai ummi, wahai mak, jatuhlah dirimu dalam kawah tu. Dan jangan tertenggah daripada menjatuh. Jangan sama sekali berasa tak sih, berasa lama. Jangan tak akhir. Jangan lama.
cepat-cepat jatuh dari kawah. Maka kerana bahawasanya engkau atas agama yang sebenarnya. Anak kecek lagu tu ada kebiasaan budak orang kecek. Tapi masa tu takdir Allah Taala anak yang kecil boleh kecek hei ibu tujunglah dalam kawah tu. Lepas tu pula kita duduk dalam agama yang sebenarnya. Cepat-cepat tujung. Maka menjatuh ia masyitah akan dirinya akhir masyitah tu. Kemudian selepas daripada tu, daripada menjatuhkan anaknya yang kecil, bila teruk masyitah dalam kawah, lepas tu pula ambil anak yang kecil pun teruk dalam kawah juga. Biskan. Dah. Oh, sedih. Berapa tepat dah? Oh, ibuku. Apa pula dah? Adalah kata faidatun bermula segala anak yang berkata-kata dalam buai. Itu 10 orang yang tersebut dalam nazam yang dinazamkan oleh Jalaluddin As-Sayuti rahimahullah taala dengan katanya syair ini. Sudah. Yang dia Sayuti ni. Buat tafsir Jalalain. Jalaluddin so Dua Jalaluddin. dua Jalalain. Sayuti so betul. Selagi Jalalain. Allah Rabbi. Tak ingat Datuk Ibu dia. Bukan nama jalan lain tu. Berapa jalan lain? Ya, tafsir Jalalain dua ke kaget. Anak murid dengan Tok Guru. Tapi bila baca ibarat suka. Tengok daging suka ibarat. Jalaluddin Sayuti so, Jalaluddin Mahalli so. Mahalli. Habis kat tu lah. Kita hubung pula malam esok insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'alina fitihan arifin wa wasi' arzaqana wa nawwir qulubana wa ja'al a'malana khalisatan wa wajhal karim. Ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.